Assalamualaikum dan selamat petang murid-murid. Bertemu lagi kita untuk mata pelajaran Sains tahun 1. Mari kita sambung pembelajaran yang lalu berkaitan dengan bentuk dan bongkah asas. Hari ini kita akan belajar bongkah asas dan juga kepentingannya. Mari kita belajar murid-murid. Adakah murid-murid masih ingat lagi semua bongkah asas yang telah kita pelajari? Yang pertama, kita telah mengenali apakah ia kubus. Yang kedua, apakah itu kuboid? Yang ketiga, piramid. Yang keempat, prisma. Yang kelima, sfera. Yang keenam, silinder, dan yang akhir ialah kun. Kesemua bentuk bongkah asas ini telah kita pelajari pada tajuk sebelum ini. Bongkah-bongkah asas ini mempengaruhi bentuk pelbagai objek yang ada di sekeliling kita, dan bentuk bongkah asas ini penting dalam pembinaan objek-objek yang ada di sekeliling kita yang membolehkan objek-objek berkenaan digunakan dengan baik. Baiklah murid-murid, mari kita tengok bentuk objek-objek tertentu yang ada di sekeliling kita. Cikgu mulakan dengan sebuah kapal layar ini. Bentuk kapal layar yang tirus memudahkan kapal layar atau kapal lain bergerak membelah lautan mengharungi ombak. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid fikirkan bentuk kuboid ini. Bayangkan ini adalah sebuah kapal layar. Adakah kapal layar ini mudah bergerak di lautan membelah ombak? Cuba murid-murid fikirkan. Lihat bentuk kapal selam ini murid-murid. Bentuknya seakan-akan sebuah silinder dan sama sekali bukan sebuah kuboid. Bentuk silinder ini di mana di bahagian permukaan depan kapal selam berbentuk sfera memudahkan pergerakan kapal selam sepanjang pergerakannya di dalam air ataupun ketika naik di permukaan air. Bentuk ini sangat unik dan sangat memudahkan pergerakan kapal selam. Ini adalah gambar sebuah belon udara panas. Bentuknya yang seakan-akan sfera dan bujur ini memudahkan udara panas dialirkan di dalam permukaan belon ini. Belon udara panas memerlukan cukup udara yang panas bagi membolehkan belon ini terbang ke udara. Jadi, bentuk belon udara panas yang unik ini sangat perlu untuk membolehkan belon udara terbang jauh dan dikawal oleh orang yang menaikinya. Tengok juga pemain yang bermain papan luncur air ini murid-murid. Bentuk papan luncur adalah tirus seakan-akan bentuk kapal layar. Bentuk yang tirus ini memudahkan pemain papan luncur mengawal pergerakan papan luncurnya membelah ombak. Ini adalah gambar beberapa biji buah dadu. Murid-murid tentu biasa bermain dengan buah dadu. Buah dadu dilontarkan untuk mendapatkan bacaan untuk
sesuatu tujuan. Bagaimana bentuk buah dadu ini sekiranya berbentuk sfera? Adakah mudah bacaan buah dadu diambil sekiranya buah dadu berbentuk sfera dilontarkan di atas lantai? Cuba murid-murid fikirkan. Di sinilah kenapa buah dadu berbentuk seakan-akan kubus dengan permukaan yang rata. Di dalam gambar ini terdapat dua objek, iaitu jak minuman dan pasu bunga. Kedua-dua objek ini berbentuk seakan-akan sebuah silinder dengan tapak yang rata. Bentuk ini membolehkan jak minuman dan juga pasu bunga berdiri tegak. Bolehkah murid-murid bina jak minuman dan pasu bunga dengan bentuk tapak yang tirus? Bolehkah jak minuman dan pasu bunga itu didirikan? Sudah pasti tidak boleh, murid-murid. Itu bermakna jak minuman dan pasu bunga memerlukan tapak yang rata. Di dalam gambar ini, murid-murid boleh dapati ada 3 buah setreka. Yang paling tepi ialah setreka besi yang menggunakan arang yang digunakan pada zaman dahulu oleh nenek moyang kita. Manakala 2 lagi adalah yang menggunakan tenaga elektrik. Namun begitu, sejak dahulu lagi, bentuk setreka berbentuk tirus di bahagian hujungnya. Bentuk tirus ini memudahkan pergerakan setreka digerakkan di atas pakaian yang digosok dan memudahkan pakaian itu menjadi rata. Di sini terdapat 2 set meja makan, iaitu meja makan berbentuk kuboid dan juga berbentuk bulatan. Walaupun bentuk kuboid ataupun bulatan, permukaan meja makan mestilah rata. Ini memudahkan makanan diletak di atas permukaan meja makan. Bagaimana permukaan meja makan sekiranya permukaannya berbentuk sfera? Bolehkah makanan dihidangkan di atas permukaan meja berbentuk sfera? Cuba murid-murid fikirkan. Baiklah murid-murid, gambar terakhir yang cikgu paparkan di sini adalah 3 jenis periuk nasi ataupun periuk yang kita gunakan untuk memasak. Di bahagian tepi sekali adalah periuk yang menggunakan tenaga elektrik. Yang di tengah ialah periuk yang digunakan di atas dapur gas yang diperbuat daripada aluminium, dan juga yang di tepi adalah set periuk yang diperbuat daripada kaca. Walaupun bagaimana ataupun apakah bahan yang digunakan untuk membuat ketiga-tiga jenis periuk ini, namun bentuk periuk tetap dalam bentuk bulatan ataupun sfera. Ini memudahkan makanan dimasak dan dikacau ketika dimasak.